jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat, mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah. Dalam apa yang kita buat, seharian yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, biarlah dia mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah redha, dan pasti bila ada keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita termasuk dalam 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. 70,000 di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ketika mana Yaumul Fatah ataupun pembukaan kota Mekah, diriwayatkan ada 124,000 para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. 124,000 ditolak dengan 70,000, bakinya ada 54,000 para sahabat. 124,000 para sahabat. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Bukan sahabat, umat dia, termasuk kita sekarang. Kalaulah sahabat yang 124,000 tolak 70,000 yang dijamin masuk syurga tanpa hisab, mana masih lagi ada baki para sahabat. Kalaulah para sahabat ada 54,000. Betul kan? Para sahabat yang masih kena hisab ada 24,000. Jadi kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita masuk dalam golongan yang 70,000, 70,000 yang tak ada hisab. Yang lain tu ada hisab, mungkin mudah para sahabat juga. Sebab Nabi SAW menyebut, tuba liman yarani wa amanna bi.
Berbahagialah bagi mereka yang melihat aku dan beriman denganku. Siapa? Para sahabat. Sahabat yang melihat Nabi dan beriman dengan Nabi, dikira sahabat. Siapa yang beriman dengan Nabi tetapi tak melihat Nabi, tidak dikira sahabat. Tak kira sahabat walaupun dia beriman pada zaman Nabi. Siapa yang beriman? Yang Nabi kata dia ada tanda atau barakah dia itu sehingga para sahabat meminta doa daripada dia. Nama apa? Nabi kata, engkau wahai Umar, kau mintalah doa dengan fulan bin fulan, kerana doa dia itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan aku, dia datang beberapa kali nak jumpa dengan aku, tapi dia tak sempat jumpa dengan aku. Dia bukan sahabat, tapi doa dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu ketemu dia, wahai Umar, mintalah dia supaya berdoa kepada kamu. Siapa? Apa nama? Wais Al-Qarni. Dia beriman dengan Nabi, dia duduk zaman Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi, maka bukan sahabat. Jadi kita jauh lagi, jauh sangat-sangat lah. Tapi pun tidak, apa-apa tidak. Tetapi Nabi SAW demi keadilan Islam, apa dia kata? Wa tuba liman lam yarani wa aman nabi. Tetapi berbahagia jugalah bagi mereka yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka ini beriman denganku. Dia tak tengok Nabi tetapi beriman. Siapa? Golongan selepas para sahabat, tabi'in hinggalah kepada kita sekarang. Kita tak pernah melihat Nabi SAW, namun kita beriman dengan Nabi SAW, maka jaminannya ialah berbahagialah kamu. Maka mudah-mudahan di kalangan 70,000 70,000 itu termasuk kita. Pada hari perbicaraan nanti 1,000 orang, satu sahaja yang lolos untuk ke syurga. 1,000 satu lolos, 2,000 2, 10,000 10, 1,000,000 berapa yang lulus ke syurga? Cukir. Maksudnya tak ramai yang masuk dengan tanpa hisab ataupun dengan syafaat dan sebagainya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang Engkau redha dan aku masuk syurga-Mu tanpa hisab. Tanpa hisab ni dia tengok je, malaikat tengok je, dia akan ada tanda sejalan dia. Tapi kalau tak ada tanda, tak ada tanda umat Muhammad, tak ada tanda baik dan sebagainya, maka syurga juga kerana ada la ilaha illallah, tetapi dia akan dihisab terlebih dahulu. Hisaban yasira ke, hisaban kathira ke, banyak dihisab satu persatu ke, ataupun ambil satu je lain clear, wallahu alam. Maknanya dihisab lamalah berada di padang mahsyar, belum lagi ke syurga atau ke neraka. Tapi yang sudah pas jalan, tapi yang hisab banyak itu bukan ke neraka lagi, tapi lama, kena menunggu. Kalau kita ada harta yang banyak, maka lamalah kita akan dihisab satu per satu, kira satu. Harta kamu banyak? Ya banyak. Tetapi harta itu fi sabilillah, tetap juga kena hisab. Abdurrahman bin Auf, Nabi jamin dia ke syurga, tetapi dia di kalangan yang paling lambat masuk syurga. Lalu sampailah berita itu kepada Abdurrahman bin Auf. Nabi kata Abdurrahman masuk syurga tapi merangkak, lambat daripada orang lain. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku telah habiskan separuh hartaku fi sabilillah. Masih juga lambat ya Rasulullah. Ya, 3/4 masih juga lambat. Akhir sekali dia jihad fi sabilillah, habis hartanya fi sabilillah.
untuk mempercepatkan dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf. Maksudnya orang yang ada harta ini akan dihisap harfin biharfin, satu persatu. Oleh kerana banyaknya hartanya, maka lamalah dia dihisap hitung. Kita pergi ke Langkawi, pergi ke Labuan, nak lepas bebas cukai, custom immigration, kalau barang kita banyak, maka lambatlah prosesnya. Kalau hand carry je, dia boleh tengok, cik ada, okey, cik bawa apa tu? Adalah sikit, Polaroid cik beli ke anak, okey jalan. Tapi kalau dah belakang kita tu ada beberapa beg, beberapa barang yang ada kotak-kotak, dia akan tanya satu persatu, ini apa, maka tertonggaklah orang lain di belakang tu panjang baris kerana kita barang yang banyak. Kalau kita ada special link tak apa. Mana kalau kita ada kena kasta ke immigration, ada special link. Begitu juga daripada mahsyar. Kalau kita ada special link, boleh pergi ke depan laju. Di antara special linknya ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara special linknya. Itu kaedah dia. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa agar kita sentiasa mendapat rahmat kasih Allah, Allah redha dan sebagainya. Maka dengan itu kita dipermudahkan hisab yasira, perkiraan yang mudah untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياه بعلومه في الدارين ثم آمين الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hukum iktikaf muka surat 76, betul betul baik. Macam kita ada sekarang lah, berada di rumah Allah. Cuma di rumah di Malaysia ni kita namakan, kalau kecil surau, kecil lagi musalla. Kelantan panggil balasah. Arab kecil ke besar ke, semua masjid. Semua masjid. Maka timbullah isu perbahasan mengenai niat beriktikaf di surau ataupun surau Jumaat. Yang clearnya surau Jumaat dibenarkan untuk beriktikaf. Pada ketika macam ni, kita boleh talfiq kepada mazhab lain. Itu pandangan saya lah. Maknanya boleh sidang jawatan kuasa fatwa untuk bersidang mengambil hujah-hujah yang tertentu untuk membenarkan kita mazhab Syafi'i untuk beriktikaf di musalla, di surau-surau, sama ada sepanjang Ramadan ataupun hari-hari biasa, berlandaskan dalil-dalil daripada mazhab yang lain. Begitu juga saya ambil contoh di Pulau Berwit di Sarawak, belah Mukah. Setiap kali nak Jumaat, dia terpaksa membilang orang. Kena bilang 1, 2, 3. Ialah orang kerja ladang, yang kerja sawit, kerja lada hitam. Dan kumpulan Islam pula minoriti, tak ramai. Kalau berkumpul betul-betul, ada dalam 60-70 orang. Tetapi waktu nak sembahyang Jumaat tak ramai. Bilang saya pergi sebelum Covid tu, saya pergi buat kursus sebagai. Ustaz kata tunggulah, sabar letaknya, belum cukup orang mau sembahyang Jumaat. Okey. Sembahyang Jumaat Zuhur kan awal dia 12 lebih kan. Tunggu pukul 1. Yang belum cukup lagi Ustaz. Masih ada kurang, ada 10 lagi kurang. Tunggu lagi. Ya Ustaz, hampir cukup Ustaz, lagi 2. 1,5. Tunggu kita. Ustaz, boleh Ustaz. Sudah cukup 40 orang. Kita pun naik dah nak baca ketua. Ustaz, sekejap Ustaz, sudah balik 2. 2 orang sudah pulai ke rumahnya. Sudah. Macam mana? Alamat dia, naiklah Jumaat, baca khutbah, sembahyang Jumaat, kemudian sembahyang Zuhur.
Kalaulah begitunya setiap kali Jumaat menyebabkan orang yang baru peluk Islam dia akan lari. Apa ni dah sembahyang dah, main zuhur pula. Sedangkan mazhab yang lain boleh dipakai, iaitu kurang-kurangnya 2 orang. Walaupun tak cukup 40 orang. Sebab dalam situasi itu sahaja. Main tempat kita ni tak boleh dah pakai yang tu. Maknanya seolah-olah tempat itu darurah, keperluan untuk bertalfik kepada mazhab lain sebagaimana zakat fitrah yang kita keluarkan mengikut mazhab lain. Itu saya punya pandangan lah. Saya punya pandangan. Maka hukum iktikaf pun sama juga. Kalau boleh di surau-surau walaupun kecil, terutama sekali bila nak masuk Ramadan, untuk mereka ni beriktikaf. Boleh dia nak buat iktikaf dia sendiri, tetapi dia tak jumpa nas dan sebagainya menyebabkan dia rasa nak buat tu rasa wah-wah, tak rasa yakin. Kalau yang belajar tak apa, yang belajar dia tahu ini mazhab ini membenarkan untuk beriktikaf walaupun tempat itu sembahyang hanya 3-4 orang sahaja. Gitu. Begitu juga dalam bab iktikaf pada mazhab. Baik. Iktikaf itu maknanya berhenti, maksudnya di sini ialah berhenti dalam masjid oleh seorang yang tertentu dengan niat. Kalau berhenti tak ada niat, tak kira iktikaf. Dia masuk dalam masjid sejam, dia duduk, dia baca Quran, tak kira iktikaf. Dia kena niat. Sebab yang membezakan di antara adat dengan ibadat ialah niat. Al-farqu bainal 'adah wal 'ibadah huwa an-niyyah. Yang membezakan di antara adat dengan ibadat itu niat. Kita duduk ramai-ramai ni, semua sama, duduk dalam surau masjid yang sama. Tapi seorang tu niat iktikaf, seorang tu tak niat. Muka sama je, tapi tak ada niat. Tak ada niat tak dapat pahala. Tu je. Seorang yang tertentu itu ialah syarat untuk seorang itu ialah muslim. Maka orang yang tidak muslim tidak sah iktikaf. Mumayyiz, itu boleh membezakan di antara baik ataupun buruk. Suci daripada larangan iktikaf itu. Suci daripada larangan. Apa yang dimasukkan suci daripada larangan? Maknanya orang yang haid tak boleh berada dalam masjid, dia niat nak beriktikaf. Boleh ke tidak tadi? Suci daripada larangan. Iktikaf itu sunat muakkad pada tiap-tiap waktu dan pada 10 yang akhir bulan Ramadan. Iktikaf ni ada 2, satu iktikaf khas, satu iktikaf umum. Yang kita masuk biasa ni, ini iktikaf umum. Masuk duduk, dengar kuliah, kejap lagi balik, itu umum. Tapi kalau khusus, dia akan datang 1 hari 24 jam ataupun 3 hari 4 hari, dia tak boleh keluar kawasan masjid dia tu. Kecuali ada hal tertentu saja, pergi ke depan sana orang hantar makanan, ya macam tu. Kalau yang keluar masuk itu umum. Boleh juga pahala dia, tapi pahala umum lah. Kena niat. Kalau kita kata sekiranya aku lulus dalam ujian ini, aku berniat untuk beriktikaf di rumah Allah selama 3 hari, itu khusus. Selama 3 hari berkenaan, kita tak boleh keluar daripada kawasan masjid. Tak boleh keluar. Kalau keluar, terputuslah iktikaf berkenaan. Sebab tu namanya khusus. Jadi makan kat pagar tu orang pun hantar makanan. Kena janjilah dengan isteri. Ataupun sekarang makanan boleh hantar dah. Boleh hantar kat pagar tu, kita pun ambil makanan. Macam kuarantin COVID kan. Sekarang pun ada lagi dah. Korang kontak rapat nak kuarantin juga malah pergi kerja. Aduh, berat. Tak ada dah kontak apa-apa. Naik dah 30,000 ke 40,000 je sama. Dia demam je. Demam sesemua. Saya balik Mekah sebelum Covid tu, saya demam 3 bulan. Bukan demam, batuk 3 bulan. 3 bulan batuk. Kalau zaman sekarang ni, kalau saya batuk macam tu, memang orang halau daripada masjid. Batuk kong haluh. Geli tam. 3 bulan.
Sebab Abu Mozek masuk alam mulut kita, masuk giwak umrah. Kita tak tutup, tak pakai emas dan sebagainya. Balik dia pun nak tukar, nak keluar. Jadi nak keluarkan tu Allah buat lendir, kahak, ingus, air mata, semua yang Allah buat tu sebenar untuk membuang segala bakteria, segala kuman, kotoran. Itu sebenar. Sebab tu biar kalau nak bersin lah, biar dia keluarkan habis. Jangan tahan-tahan. Tak sihat. Buka ke jauh-jauh tu, biar keluar habis. Batuk pun biar keluar habis. Dia keluar sekali dengan lendir. Dalam lendir itulah adanya bakteria, ada kuman, ada virus yang keluar. Sebab tu kita bila ambil air sembahyang, tarik sedut sampai ke khaysyum. Situ yang tempat yang orang dia buat PCR. Juluk pulang. Krek. Sampai situ. Tapi tak adalah sampai ke biji mata. Ini dia juluk sampai ke sini. Kalaulah boleh nampak tu dia akan keluar beruh dia tu ke biji mata. Macam mana member saya balik daripada London. Dia di sana sebulan. Dia balik dia ke, masa di dekat London, dia tu boleh seminit sekali pun tak apa dia nak cucuk. Sebab dia cucuk tu tak rasa sampai ke biji mata. Tapi bila sampai kat KLIA tu, trauma dia. Sudah. Rasa dah takut dah. Sebab dia akan juluk. Selagi kita tak terangkap bontot kita, selagi tu dia juluk. Pelik betul. Dia tak kenapa Mak Saleh, dia juluk sikit je. Cik, dia pun pulas. Serik, keluar lendir. Yang tu dia nak test pun. Kalau kita ni, cik, nampak relax. Cuk, baru dia berhenti. Aduh. Adakah tidak profesional ataupun tak tahu, Wallahu a'lam. Tu dia sendiri, pengalaman dia lah, member. Kata balik dalam London tak ada masalah dia tak. Kita ni cucuk, Allahu Akbar. Mumayyit suci. Iktikaf itu sunat muakkad pada tiap-tiap waktu dan pada 10 yang akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Lebih afdal daripada hari-hari yang lain kerana dapat merebut peluang Lailatul Qadar, kerana menurut pendapat Imam Syafi'i bahawa Lailatul Qadar itu terkandung dalam 10 Ramadan yang akhir. Gitu. Tetapi pada malam-malam yang ganjil ada lebih harapan. Dan di antara yang ganjil itu pula yang lebih diharapkan ialah malam 21 atau malam ke-23. Ini ikut pandangan alim ulama yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Kata Imam Ghazali dan lain-lain ulama, Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 Ramadan yang akhir. Bagi mengetahui tandanya kena tengok hari apa jatuh pada awal Ramadan. Jika sehari bulan, satu hari bulan jatuh kena pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar berlaku pada malam 29 Ramadan. Ini pandangan Imam Ghazali. Boleh buat tobik lah. Masuk bulan Ramadan nanti tengok kita puasa nanti hari apa. Hari Ahad 29. Contohlah. Tapi jangan tunggu 29 baru nak buat bersungguh-sungguh. Dah. Takut nanti yang Ahad tu salah. Mungkin yang betulnya ialah hari Sabtu. Tengok hari Sabtu pula kejap lagi. Jika sehari bulan kena pada hari Isnin, Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-21. Jika sehari bulan kena pada hari Selasa atau Jumaat, Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jika sehari bulan kena pada hari Sabtu, Lailatul Qadar pada malam 23. So kita buatlah malam 23, malam 29. Tak? Soalannya gitu. Tak. Ambil 10 akhir, 10 hari je. Ambil 10 akhir. Malam ke-20 tu, pulun. Pulun macam mana? Lebih daripada biasa lagi iktikaf. Nak iktikaf khusus pun tak apa, ambil cuti. Kawan saya kat Keman dulu dia ambil cuti. Dia ambil cuti untuk beriktikaf 10 hari akhir setiap tahun. Setiap tahun.
Dia ada amal macam tu. Ni budak komando ni, budak biasa, bukan ustaz. Hari Jumaat ada latihan hutan. Dia sebagai pegawai warrant, sebagai penunggu akhir di kemah. Masa tu dalam pukul 12 lah, pukul 12. Belum Zuhur lagi, belum Jumaat, mungkin dalam kem. Angin biasa-biasa je, dia duduk bawah kemah. Tiba-tiba pokok mati tu tumbang. Jatuh 4 kemah, ada yang sempat lompat, dia tak sempat lompat, pokok batang kayu kena atas leher dia. Dia mati situ. Mati situ tanpa setitik darah. Tak ada darah. Kita pun angkat, pergi cek dalam kem tu ada resak rumah sakit angkatan tentera, doktor pun ada. Dia mengesahkan kematian, mati dia pada tengah hari Jumaat. Hari Jumaat. Kita pun tangguh, lepas Jumaat kita urus. Nak ceritanya pengurusan jenazah pada hari Jumaat. Mayat putih kuning, memang mayat yang saya tak pernah jumpa secantik mayat dia. Macam pulut kuning, cantik, bersih, berminyak. Ni yang ambil cuti berektikaf 10 hari setiap tahun. Orang muda lagi, masa tu 30-an kot, lebih kurang. Saya tengok. Kemudian ketika mandi tu dah bau wangi. Entah daripada mana wangi kita tahu. Tak sama dengan setanggi yang kita pasang tu, kita tahu dah setanggi kita. Tapi wangi dia lain. Saya kata ya Allah. Okeylah. Habis-habis semua kita mandi-mandi, kemudian kapan sembahyang, bawa ke Kuantan. Dia kampung apa? Putih-putih ada apa? Kuantan. Apa bi? Putih-putih gitu. Seputih apa benda tak? Tanah Putih. Bawa ke sana. Bawa ke sana lebih kurang daripada Mesin sampai sana lebih kurang pukul 2 ke 3 pagi lah kot, lebih kurang. Masjid Seputih tu penuh dengan orang. Sama ada orang betul atau melekat, wallahu alam. Tapi penuh. Entah daripada mana pun tak tahu. Dia orang muda, bukan ustaz, bukan apa, tak ada nama pun pada sisi manusia. Tetapi pukul 2 3 pagi tu penuh masjid macam hari Jumaat. Mandikan apa ni, sembahyangkan dia. Lepas tu urus terus. Malam tu juga dengan bau wangi dekat kubur, dekat masjid, ramai wangi. Saya duduk tengok apa amalan dia. 10 akhir setiap tahun yang saya kenal dia, lebih kurang 3 tahun. 3 tahun lah saya kenal dia. Dia akan cuti. Dia akan cuti untuk berektikaf. Iktikaf khusus. Dia duduk dalam masjid. Jadi dia upah budak hantar makanan. Jadi adalah seorang dua yang tumpan 2-3 hari, tumpan dia tak, dia ambil solid 10 hari. Tu hasil dia lah. Mungkin dia pun tak tahu sebab dia mati kan. Kita yang hidup ni tengok, ya Allah, memang Allah tunjuk lagi masa hidup lagi kelebihan istimewa orang yang berektikaf lillahi ta'ala ni. Kerana ketika tu dia suci semua sekali, dia iktikaf. Dengan isteri tidak bersama, dengan apa, dia duduk dengan Allah Ta'ala berektikaf. Sembahyang tidur, makan, itu je. Hilangkan dunia, dia tinggal dunia 10 hari. Tapi mati dengan penuh orang kata yang diharapkan. Walaupun tidak mati di Mekah Madinah, tapi mati yang cukup baik. Sebab saya merasai sendiri, saya sendiri yang mandikan dia, saya urus A to Z. Ya Allah, kata budak ni memang rezeki dia, rezeki darah setitik pun tak ada, walaupun kena atas ni batang balak pokok tu ada besar tiang, besar lagi, tapi tak hancur mayat dia, kena pak besar balak tu, kemah ranak, tapi dia steady. Orang nampak relax dia macam tu, dia ingat kau tak mati, tapi dia tak atas kursi. Itu Allah nak tunjuk kelebihan. Saya tengok dia ni suka berektikaf khusus. Maka kalau tuan-tuan yang ada peluang untuk berektikaf khusus, iktikaf lah. Ambil masa untuk berektikaf. Kalau tak boleh khusus pun, ambillah yang umum pun tak apa. Sebab kita kerja, datang 2-3 jam iktikaf pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita ambil kelebihan yang dibuat oleh Nabi SAW. Berkata Syekh Abu Hasan, dari sejak saya balik, tidak pernah saya lepaskan peluang mencari Lailatul Qadar dengan kaedah yang tersebut, iaitu kaedah yang digunakan pakai oleh Imam Ghazali. Ini dia bukan macam berjudi nasi, ni kena ke tak kena, dah. Dia macam soalan sport lah. Orang periksa dia sport soalan dia. Ni soalan ni masuk, soalan ni masuk, tapi dia baca semua. Jadi ambil 10 akhir tu semua sekali. Cuma yang ganjil tu kita lebihkan sedikit, itu je.
Jangan tinggal. Jangan lepaskan 10 akhir. Dan yang besar sekali, jangan lepaskan walaupun satu tarawih. Kalau kita buat tarawih sepanjang Ramadan 29 ke 30 hari, pasti kita akan dapat Lailatul Qadar. Cumanya nisbah sahaja. Lailatul Qadar, tetapi mungkin 100%, mungkin 50%, mungkin 30%, mungkin 1%, tapi dapat Al-Qadar. Mana kita buat satu kebaikan dilipat gandakan sehingga 1000 tahun, 1000 bulan, 84 tahun ataupun 83 tahun, 8 bulan, lebih kurang lah 1000 bulan, satu kebajikan. Maka kalaulah kita buat tarawih, satu kebajikan mungkin, dua kebajikan mungkin. Ada pula malam tu, ada pula tazkirah sikit, baca hadis sikit, tafsir Quran sikit, untuk malam terakhir ataupun malam-malam minggu. Kena selit sikit, supaya itulah peringatan lebih-lebih lagi pada minggu pertama, kedua dan ketiga, ketika keramaian lagi orang di surau, di masjid. Sebab lepas itu orang dah sibuk dengan nak beli barang murah di Sogo, jalan tarnya, jalan macam-macam. Ada yang nak balik kampung, maka ketika itu surau masjid sudah lengang. Kita nak bagi peringatan ni supaya ramai yang dengar. Bila ramai dengar, dia boleh sebarkan ilmu dia kepada yang lain lagi. Sebab tu buat sekejap, walaupun 10 ke 15 minit. Ada orang kata, itu bid'ah. Ya, bid'ah, tetapi dia ada kebaikan. Sebab ketika mana para sahabat sembahyang tarawih di Mekah, mereka rehat selepas 2 rakaat, mereka pergi tawaf, baca Quran dan sebagainya. Maka para sahabat yang sembahyang tarawih di Madinah nak buat apa? Tak ada benda yang dia boleh buat. Nak tawaf tak boleh, apa pun tak boleh. Mereka pun duduk baca Quran, kemudian sambung lagi 2 rakaat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Kita baca Quran, kita malas sebab tergagap, tak semua. Jadi kita selit, ulama Nusantara selit selepas 2 rakaat itu dengan selawat. Dia kan sebut untuk ingatkan khalifah, al-khalifatul ula ataupun al-khalifatul awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita ingat tu sebab guru kita dulu buat macam tu. Tapi mari ustaz-ustaz akhir zaman ni, ya bid'ah, sesat, tak boleh masuk neraka. Aku ingat para sahabat, aku ingatkan Rasulullah dengan selawat. Takkan aku nak masuk neraka? Kalau aku kata Nabi suruh buat, iyalah aku tipu. Aku tak kata Nabi suruh buat. Cumanya aku nak suruh panjang juga masa dia sama dengan zaman para sahabat. Zaman Rasulullah sembahyangnya baca dengan surah Baqarahnya, Ali Imrannya, An-Nisa'nya. Kita baca enak atau enak kul huwallah, tazkirah pun tak nak buat, selawat pun tak nak buat. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Selawat sekurang-kurangnya. Dah mati dah. Orang mati azan. Tu bunyi orang mati je. Beduk. أشهد أن محمدا رسول
haula. وبأسه المقام. Jadi nak menggantikan sembahyang yang lama yang berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ulama-ulama kita meletakkan di antara dua kedua rakaat itu dengan selawat, dengan ingat akan khalifah. Karena Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang sentiasa Allah beri hidayah kepada mereka. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dia dengan gigi geraham. Mana pegang betul-betul, jangan lepas. Maka kita sebutlah celah-celah itu. Masuk rakaat yang keempat sebut pula al-khalifatul tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua selepas Rasulullah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita pun ingat. Masuk rakaat ke-6 pula ya, al-khalifatul tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina bla bla bla, Utsman Affan bla bla bla. Itu kaedah dia. Jadi ingatlah. Tapi sekarang dia tak sebut khalifah. Dah selawat pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah pun tak nak baca dah. Kononnya aku ni pandai hebat daripada Imam Syafi'i, tak nak baca bismillah. Pergi-pergi alhamdulillah. Pada berapa saat je. Kenapa kita suka sangat ni bercanggah dengan pandangan mazhab Syafi'i yang memang masyhur dalam Malaysia, berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kenapa kita nak kalih kepada mazhab lain? Tak ada kena mengena. Tak nak baca kunut lah, tak nak baca bismillah lah. Aku pun tahu, orang lain pun tahu, tapi oleh kerana di sini ialah Asy-Syafi'i. Kita tak kata salah Hanafi dan Hanbali, tetapi majoritinya berpegang dengan Asy-Syafi'i. Maka janganlah kita buat seolah-olah tak hormat pandangan mazhab Asy-Syafi'i di Malaysia. Itu sebenarnya. Kita pun nak ikut juga. Bila ada pandangan yang syaz, pandangan yang pelik daripada yang diamal oleh guru kita dahulu, kita rasa kita hebat. Hebatlah aku sembahyang tak ada kunut. Apa baca kunut orang tua dulu. Tak pandai. Bismillah apa bismillahnya tak ada bismillah senyap je. Alhamdulillah. Kalau mu baca bismillah jahar kuat, apa bezanya dengan perlahan tadi? Nak tanya. Tak ada beza pun. Ikutlah Syafi'i. Jadi seolah-olah kamu tak nak ikut mazhab Syafi'i. Bacalah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Bukannya lama pun. Tak. Alhamdulillah. Kononnya Saudi lah kita tu. Mengingat orang Saudi masuk surga semua ke? Berat. Pegang betul-betul Ini kita waktu kita belajar Asy-Syafi'i. Saya belajar 4 mazhab. Saya nak pakai mana-mana mazhab pun boleh. Tapi saya tak nak exposekan saya mazhab lain. Saya tetap Asy-Syafi'i. Sebab majoritinya Asy-Syafi'i. Di antara 4 mazhab tu mana yang paling baik ustaz? Sama baik semua. Sama baik. Tak boleh nak kata orang ni baik, orang ni terbaik. Tak ada, sama baik. Macam kita makan gula, rasa gula. Manis. Gula ni manis. Gula ni manis. Manis belaka. Sama rata. Tu maksud dia. 4 mazhab sama.
Tapi kenapa tak boleh? Tak bolehlah campur aduk. Nak makan tom yam campur dengan rempah sup. Tak jadi. Tom sup. Nak makan apa? Tom sup. Tom yam sup. Bubuh barang-barang tom yam tapi peralatan sup. Tom yam sup popiak macam-macam tak. Rosak habis. Tidak pure Jadi ni kita ambil ni mazhab Syafi'i. Kita tak menyalahkan mazhab yang lain, tapi kita yang nak buat macam tu. Mazhab ada masalah apa pun kita campur sikit sini Syafi'i sikit sini Hanafi sikit sini. Campur sikit-sikit tak ada Ambil pure ambil pure. Yang lain tu nak belajar silakan, tak ada masalah. Orang yang menghayati Lailatul Qadar diampun Allah Taala dosanya yang dahulu dan kemudian kerana man qama ramadanan, man qama Lailatul Qadar, man shama Ramadan. Ada 3 wajah. Hadis yang sama diriwayatkan oleh para sahabat dengan 3 wajah, 3 bentuk. Yang pertama, man shama Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. 1. Shama. Yang kedua, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadar. 3 riwayat daripada sahabat yang berlainan. Maka di sini dia menterjemahkan siapa yang menghayati Lailatul Qadar diampunkan oleh Allah Taala berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Ini ada dalil, bukan tak ada dalil. Setinggi-tinggi martabat menghayati bulan Ramadan ialah dengan beribadah sepanjang bulan Ramadan, dengan sembahyang, baca Quran, doa dan lain-lain. Rukun i'tikaf itu ada 4 perkara. Ringkas saja. Pertama, niat. Jika i'tikaf itu nazar, wajib diniatkan fardunya. Nawaitul i'tikaf al-mafrud fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau tidak, tak adalah al-mafrud. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Habis. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Okey. Yang kedua, masjid yang diiktikaf di dalamnya. Ini dalam mazhab kita Syafi'i saya dah sebut tadi. Tiada sah i'tikaf pada tempat yang bukan masjid sekalipun tempat itu disediakan untuk sembahyang seperti musalla, surau dan sebagainya. Sebab tu saya kata berbahasan dalam bab masjid dan juga surau Jumaat, surau tidak Jumaat, musalla adalah perbahasan yang panjang dalam mazhab. Gitu. Masjid jami' lebih utama daripada masjid tidak jami' supaya tidak payah keluar daripada hendak sembahyang Jumaat. Maksudnya di sini ada masjid yang tidak jami' yang tidak dibuat Jumaat. Jadi masjid jami' dibuat Jumaat. Jadi dia tak payah keluarlah ke masjid lain sebab nak tunaikan solat Jumaat. Ini dia sebut dah. Dah nampak dah ni. Mana masjid ada yang tak buat Jumaat. Masjid jami' buat Jumaat. Maka kita di Malaysia ni surau biasa dengan surau Jumaat. Ya gitu. Mana segi istilah sahaja. Tak ada masalah. Cumanya kita nak tahu nas ataupun dalil-dalil mazhab untuk kita beriktikaf di tempat-tempat bersujud. Sebagaimana orang perempuan dia boleh beriktikaf dalam rumah dia yang sudut ataupun bilik yang dikhususkan untuk dia beribadat, tempat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhenti dalam masjid itu lebih daripada qadar tamakninah sekalipun tidak tetap anggotanya dan keadaannya merayau-rayau dalam masjid itu. Maksudnya sekejap pun dah diambil kira sekadar tamakninah. Tamakninah mana? Subhanallah. Tamakninah tu. Macam kita bangkit daripada rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Subhanallah dari hati tu. Itu dia kira Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Itu dah kira tamakninah. Mana qadar itu pun dah dikira beriktikaf. Tetapi tidak memadai lalu sahaja seperti masuk dari satu pintu keluar pada satu pintu, masuk depan keluar belakang, tak kira iktikaf. Walaupun perjalanan daripada sana nak sampai ke sana 2 minit, 3 minit, 5 minit, tak kira. Dia merayau-rayau duk tengok, lampu ni mana kipas besar dah tak ada, tak kira iktikaf. Dia kena
duduk ataupun tamakninah seketika. Dan akhir sekali orang yang beriktikaf itu Islam, berakal dan suci daripada hadas besar. Dari itu tidak sah iktikaf kanak-kanak, orang gila dan yang haid, nifas dan berjunub. Tak sah. Ustaz, kalau dia duduk iktikaf tiba-tiba dia mimpi. Macam mana? Dia mimpi mana ya? Jangan budak mimpi, tahanlah aku niat iktikaf lagi. Tak boleh Pergi mandi, tandas kan ada. Pergi mandi. Lepas tu sambunglah iktikaf. Jika seorang bernazar iktikaf sebulan berturut-turut, nescaya kenalah ia duduk dalam masjid itu selama sebulan, tidak boleh keluar melainkan kerana hajat kemanusiaan sahaja, seperti buang air besar, buang air kecil, makan, minum dan mengambil air sembahyang. Ini pada masa dahulu semua benda ni tak ada kebarangan masjid, dia di luar. Di luar masjid, sana tandas dalam hutan, dalam perigi, tepi perigi dan sebagainya, di luar. Nak ambil sembahyang semua di luar, makan pun di luar. Tu maksud dia. Dan jika tiada niat berturut-turut, bolehlah ia keluar ke mana asalkan ia berada dalam masjid, sekalipun satu ketika tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Kalau dia tak niat berturut-turut, batal iktikaf yang dinazarkan dengan sebab bersetubuh. Duduk tengah-tengah iktikaf, bini pun hantar makanan. Kita dah hari yang ke-29. Iktikaf sebulan. Tengok bini comel nampak kebetulan tak ada orang, heret masuk. Duduk kawasan masjid, ada bilik tu imam. Bayar ke Muhaimin sikit. Min, kau pergi lah. Kita pun bersetubuh dengan bini kita kan. Putuslah masanya yang dinazarkan yang demikian, kenalah melalui semula, start baru semula. Sebab tu kalau nak hantar makanan, orang duduk iktikaf lama-lama, jangan bagi isteri hantar, bagi anak je. Isteri duduk dalam kereta, bagi anak. Kata ke abah kau tu, abah kau 29, esok sehari je lagi. Abah kau aku tak percaya mana tu. Dia patang tengok mama, dia kata. Contoh tidak batal dengan bercumbu-cumbu sekalipun ada syahwat selagi tidak keluar mani. Tapi sekarang buka pintu kereta, cium-cium pipi, rasa nak tapi tak keluar air mani lagi. Itu boleh lagi, walaupun makruh, bolehlah. Pelepas cium geran dia menengok dah. Sabar sikit esok. Nampak lain macam tu, tekan minyak kata cum pergi. Biarlah dia terkiar-kiar tu. Selama beriktikaf dalam masjid itu, selain daripada sembahyang, baca Quran dan doa, elok mengajar agama dan menulis buku-buku agama, berpuasa dan lain-lain. Habis. Maksudnya dalam masa iktikaf tu buatlah kerja-kerja amal yang mendatangkan manfaat selain daripada hak kita duk biasa buatlah, baca Quran dan sebagainya. Mengajar boleh, belajar boleh, puasa boleh dan sebagainya. Itulah iktikaf. Satu bab di antara bab yang ada dalam kitab Idaman Penuntut, juzuk yang pertama, iaitu berkaitan dengan ibadah. Dan akan datang bulan 3, bulan 4 baru puasa. InsyaAllah kita akan sambung pada bab haji. Bab haji dan juga umrah. Ini panjang sikit, lebar, sehingga orang belajar pun 52 minggu ke berapa kan. Ini kita nak belajar sebagai basic untuk pengenalan kepada haji dan juga umrah. Wallahu alam. Mudah-mudahan perkongsian ilmu dapat kita kongsikan dengan yang lain, sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir kerana apa jua alasan dan juga masalah dan sebagainya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.